Okey, so kita sambung untuk soalan seterusnya, iaitu soalan 3 dengan soalan 4. Okey, kali ini pada muka surat, sambungan pada muka surat 138 buku aktiviti kita. Okey, so soalan nombor 3 dan nombor 4. Harap antum sama-sama rujuk juga agar dapat faham dengan lebih baik lah. Okey, soalan nombor 3 dulu. Cikgu nak guna ni. Okey. So, sebiji dadu adil dilambung 2 kali berturut-turut. Jika uji kaji ini dijalankan sebanyak 360 kali, berapa kalikah sekurang-kurangnya 1 kuasa 2 sempurna akan diperoleh? Mungkin untuk siapa yang macam pening dengan terms-terms yang digunakan ni, mungkin akan baca 2-3 kali lah kan soalan ni. Dijalankan sebanyak 360 kali. Lepas tu dia kata berapa kali untuk 1 kuasa 2 sempurna akan diperoleh. Okey, untuk pemakluman dan peringatan semula, bab ni adalah berkaitan dengan kebarangkalian. So setiap nombor yang kita dapat tu memang kurang dari 1. Kebarangkalian tu just generally. Secara generalnya, berapa kemungkinan yang akan berlaku. Tapi soalan dia lebih kepada berapa kali. So, berapa kali nilai tu tak boleh lah nilai perpuluhan kan. Kalau contohnya sebelum ni kita dapat jawapan 3/5, 1/3. Nilai tu adalah nilai perpuluhan dan nilai yang kurang dari 1. So, bila soalan kata berapa kali, so tak sesuai lah soalan ni. Sebab dia kalau untuk yang kurang dari 1, yang kita dapat 3/5, 1/3, tu adalah lebih kepada kebarangkalian. So, macam mana nak selesaikan soalan ni? Kita fokus kepada kebarangkalian dia dulu. Alright, so dia kata sebiji dadu adil dilambung sebanyak 2 kali berturut-turut. Dadu adil membawa maksud dalam dadu tu, dia ada pilihan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nombor untuk satu balingan dadu adil. Selagi dia tak cakap apa-apa yang berlainan, kita akan anggap dadu ni lah yang digunakan. Lepas tu dia kata dilambung sebanyak 2 kali berturut-turut, seberapa kali sekurang-kurangnya 1 kuasa 2 sempurna akan diperoleh. So kat sini dia guna balik basic konsep yang kita belajar waktu form 1 dulu. Tingkatan 1 dulu. Apakah nombor kuasa 2 sempurna? Kuasa 2 sempurna tu datang daripada nombor-nombor genap ataupun nombor-nombor bulat yang dikuasa 2 kan. Contoh kalau ada 1, macam mula dari sini lah kalau ada 1 kuasa 2, so dia akan jadi buat macam ni je lah. 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, dan seterusnya. So bila kita kira 1 kuasa 2 ni dapat 1, 2 kuasa 2 ni dapat 4, 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16 dan seterusnya. So nombor-nombor yang sini 1, 4, 9, 16 ni dipanggil sebagai kuasa 2 sempurna. Kalau kuasa 3 sempurna pula, nombor bulat yang biasa ni di kuasa 3 kan, dan hasil dia dipanggil sebagai kuasa 3 sempurna. So macam itulah dan seterusnya. So bila dia kata kuasa 2 sempurna, dalam dadu kita ada 1 sampai 6 je. So kuasa 2 sempurna adalah nombor 1 dengan nombor 4. 9 dengan 16 dah lebih daripada 6, so tak termasuk lah. So bila dia kata dia nak nombor kuasa 2 sempurna, ni D dah untuk dadu, so let's say kita letak K. So kuasa 2 sempurna adalah 1 dengan 4. So selain daripada itu adalah bukan kuasa 2 sempurna. Soalan dia kata dia lambung 2 kali berturut-turut. So untuk kes ni dia macam hampir sama pengiraan dia. Tapi tak sama sangat macam tadi. So first kita fokus kepada pengiraan balingan pertama ataupun lambungan pertama. Lambungan pertama bila kita baling. Bila soalan dia kata kuasa dia sempurna tu ada nombor 1 dengan 4 daripada 6 pilihan. So bermaksud dia ada 2 daripada 6 ataupun 2/6.
So bila kita buat kebarangkalian, okay, buat kebarangkalian tu tak ada kerja kan. Sekejap. Okay, so bolehlah untuk kita nyatakan kalau kemungkinan untuk dapat kuasa 2 sempurna adalah 2 daripada 6. Okay, kita boleh je nak kecilkan, jadikan dia 1/3 pun okey. Tapi 1/3 tu datang dari 2/6 ni lah. Okay, yang kat sini cikgu kecilkan 1/3. Again, dia datang dari sebab 2 daripada 6 pilihan. Okay, yang kuasa 2 sempurna K. So, yang bukan kuasa 2 sempurna, let's say kita letkan dia sebagai K prime. Okay, bukan kuasa 2 sempurna adalah, kalau dah guna 2, so tinggal lagi 4 nombor. So 4/6. Ataupun kalau kita kecilkan, kita akan letkan dia sebagai 2/3. Okay, so ni baru lambungan pertama. Okay, lambungan kedua, adakah dia affected by yang the first one? Tak kan? Sebab dia tak ada kaitan pun. So lambungan kedua, patutnya cikgu guna warna lain ni. Lambungan kedua, so dia akan tetap dapat kebarangkalian yang sama. Okay, kalau nak dapatkan kuasa 2 sempurna adalah 1/3. Yang bukan kuasa 2 sempurna adalah 2/3. Okay, sama juga kat sini. Walaupun balingan pertama dapat bukan, so boleh jadi je lagi yang pertama tu dapat kuasa 2 sempurna dan yang kedua tu dapat bukan. Alright. So 1/3 kat sini, 2/3 tu kat sini. Okay, so based on this Venn diagram, so kita akan terus kepada soalan. Okay, so yang ni kalau kita nak keluarkan ataupun listkan dia punya outcomes. Okay, kemungkinan dia, so yang ni boleh jadi yang first ni akan berlaku. First kuasa 2 sempurna, second pun kuasa 2 sempurna. Okay, so yang ni akan ada K dengan K. Okay, next. Kuasa 2 sempurna tapi yang kedua lah bukan. So K dengan K prime. Okay, harap boleh faham lagi dekat sini. Seterusnya, yang first bukan. Mungkin dapat nombor 5 ke kan. Bukan kuasa 2 sempurna. Tapi yang balingan kedua, lambungan kedua dapat kuasa 2 sempurna. Let's say dapat 4 ke. Okay, so yang ni pula first bukan. Second adalah kuasa 2 sempurna. Okay, kena faham cara penggunaan ataupun cara penulisan outcomes dia punya ni. Dia punya outcomes ni. Okay, so yang last adalah bukan K dan bukan K. Bukan kuasa 2 sempurna. Yang kedua pun bukan kuasa 2 sempurna. Okay, so kita ada 4 jenis outcomes. So soalan dia nak berapa kali sekurang-kurangnya, paling sikit pun ada 1 kuasa 2 sempurna akan diperoleh. Sekurang-kurangnya sekali. So kalau kita tengok kita punya balingan ni ataupun lambungan ni, hasil dia ni kedua-duanya adalah kuasa 2 sempurna. Ni yang pertama, ni yang kedua. Okay, yang ni baru bukan. Kedua-duanya bukan kuasa 2 sempurna. So soalan nak sekurang-kurangnya 1. Sekurang-kurangnya sekali berlaku. So apa yang kita boleh bayangkan adalah, okay, kita kena membayangkan kita nak cari kebarangkalian. Okay, dengar kata hubung yang cikgu gunakan. First, kuasa 2 sempurna dan kuasa 2 sempurna. So kebarangkalian K dan K. Okay, ini dan ini. Atau, so atau kita akan gunakan operasi tambah. Atau kebarangkalian K dan bukan K. Macam tu. Okay, atau lagi kebarangkalian bukan K dan K. Dan kuasa 2 sempurna. Okay, so yang ni perlu ke kira sekali? Tak perlu. Okay, sebab kedua-duanya bukan. So kita reject terus. Kita ambil tahu langsung. Okay, so cara nak kira macam tadi. K dan K. So 1/3 dan 1/3. So kita kira ikut dia punya kebarangkalian yang dia bagi. 1/3 dan. So dan guna operasi darab. Tambah atau K dan bukan K. So 1/3
dan darab 2/3. Okey, atau lagi guna operasi tambah. Bukan K dan K. So, yang ni 2/3 dulu. Dan pasti darab 1/3. Alright. So, 3 kemungkinan ni je. So, kita tekan kalkulator. So, boleh terus dapatkan jawapan. 1/3 darab 1/3 adalah 1/9. Ke atas darab atas, bawah darab bawah. Tu kalau nak congak lah. Kalau tekan kalkulator direct je kan. So 2/9. Okay, atau tambah lagi dengan 2/9 juga. Okay. So kat sini dapatlah kita kira kecilkan. Tak boleh kecilkan. 2, 4, 5. So 5/9. Okay. Again, cikgu ulang balik. 5/9 ni adalah nombor yang kurang dari 1 ataupun nombor perpuluhan. So, dia adalah suatu kebarangkalian. Dia kemungkinan je. Tapi soalan kata berapa kali. So, disebabkan jumlah balingan adalah 300, jumlah uji kaji adalah 360 kali. Okay. So, apa yang kita akan buat adalah kita akan dapatkan dia punya bilangan kali dengan cara ambil kebarangkalian. Okay, 5/9 kebarangkalian dia ni darabkan dengan berapa kali uji kaji yang telah dijalankan. Okay, so 5/9 darab 360. Tekan kalkulator. So, kita akan dapat. Okay, jawapan dia adalah 200. So, 200 ni barulah bilangan kali dia. 200 kali. Okay, so 5/9 ni bukannya bilangan kali. Ni adalah bilangan kebarangkalian. Berapa kali? Mestilah nombor bulat lah. Ataupun nombor bulat kan. Nombor integer. Okay, so tak bolehlah kata 5/9 kali tau. Dia mesti darabkan dengan bilangan jumlah uji kaji yang dia buat. So, dapatlah daripada kemungkinan ni berapa kali uji kaji. So, dapat total dia adalah 200 kali. Nak dapat sekurang-kurangnya ada satu yang kuasa 2 sempurna. Okey, kita pergi soalan terakhir yang nak dibincangkan hari ini adalah soalan keempat. Okey. Soalan keempat. Yang ini harap semua lebih dapat lebih fokus. Sebuah kotak mengandungi 8 biji guli merah, 6 biji guli kuning dan 4 biji guli biru. So, kalau jenis cikgu suka terus kembangkan dia punya perkara yang dia nak tu. Okey, supaya kita tak pening sangat kan nanti. Macam ni, boleh buat straight, tak nak buat straight. Okey, jadilah Alright. So, dia kata apa tadi? 8 biji guli merah. So, kita ada warna merah. Ada 8. 6 biji guli kuning. So, kuning ada 6. Dan 4 biji guli biru. Bawahnya biru. So, kita ada 4 guli biru. Okey, ni adalah bilangan tau. 8, 6, 4. So, in order nak jadikan dia kebarangkalian, so kita kena totalkan dia lah. 8 tambah 6 tambah 4. So, total guli yang ada dalam satu bekas ataupun satu kotak tu adalah 18. Okey, kira. So, 8/18. Okey, ni baru menjadikan dia tu adalah satu kebarangkalian. 8/18, 6/18, ni 4/18. Okey. Next, dia kata jika guli pertama warna biru, okey, dia nak ambil 2 biji guli So, kita akan ada kes ambilan pertama dengan kes ambilan kedua. Okey. So, dia kata jika guli pertama berwarna biru, maka guli biru akan dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Okey, kalau guli pertama tu warna biru, so berlaku tu kat sini, warna biru first. Maka guli itu akan dipulangkan balik ke dalam kotak. Okey, so bila dia kata dia pulangkan balik, ini membawa maksud itu adalah peristiwa tak bersandar. Okey, dia tak efek pun dengan yang kedua tu. Okey, so waktu dia ambil first tu guli biru, yang second tu tak efek pun.
Dia nak biru juga ke, dia nak merah ke, dia nak kuning ke, takkan efek. Sebab dia pulangkan semula. Jika guli pertama bukan berwarna biru, maka guli itu tidak dipulangkan dan guli kedua dipilih. Okey. So, situasi dia adalah, kalau first tu kita ambil warna merah, dia tak akan pulangkan dah. Contohnya bila dalam satu kotak tu ada 18 biji guli, dah ambil satu tinggal 17. So, benda tu dia efek dengan ambilan kedua. So, yang tu dipanggil peristiwa bersandar. Okey, tapi kalau kita ambil warna biru, 18, yang kali kedua dia akan pulangkan balik. Tetap 18. Macam tu Okay, so macam mana nak membayangkan dia. So, kita buat balik kemungkinan yang kedua kita. Okay, tetap akan dapat guli merah. Ada juga guli kuning. Ada juga guli biru. Okay, bila ambil merah yang pertama, dia kata dia tidak akan dipulangkan. So, daripada total dia 18, dia akan tinggal 17. Okay, per dengan 17. Semua akan tinggal 17. Cuma kita kena check. Okay, kalau first dah ambil merah. Merah asalnya 8. So, kat sini akan tinggal 7. Okay. Tinggal 7 je. Sebab dah ambil 1. Okay, yang kedua dah ambil merah. So, kuning tak efek. Kuning tetap ada 6. Biru tetap ada 4. Okay, so tu cara nak keluarkan kebarangkalian menggunakan gambar rajah pokok. Okay, so yang ni kita keluarkan untuk kalau dia ambil first tu warna kuning pula. Kita ada merah, ada kuning, ada biru. Okay, so kalau first dia ambil warna kuning, dia kata kalau kuning pun tidak dipulangkan. So, tidak dipulangkan, total kita akan jadi daripada asalnya 18 akan tinggal 17. Tapi berapa setiap warna ada, check balik. So, first ambil warna kuning. So, warna merah berubah tak? Warna merah takkan berubah. Total dia tetap ada 8. Okay, first dah ambil kuning. Yang kedua akan tinggal 5 pilihan. So, 5 per 17. Yang first dah ambil kuning. So, merah tidak berubah. So, tinggal 4. Okay. So, dekat sini warna biru pula. Okay, so bila baca balik soalan dia kata kalau ambil warna biru, dia akan dipulangkan, dia letak balik. So, daripada 18 dah ambil 1, letak balik. Daripada 17 dia letak 1 balik, jadi 18 balik. Okay. So, bila merah, kuning, biru. So, bila kita ambil warna biru, jumlah dia untuk ambilan kedua tetap 18. Tu dia punya tricky ataupun apa yang soalan nak uji lah. Okay, kita nak kena bayang hasil yang kedua tu akan ada bilangan yang sama ataupun bilangan yang berbeza. Okay, so kalau macam ni once dah letak balik, so jumlah dia akan ada jumlah yang asal. So kalau first ada 8 merah, so tetap 8. Ada 6 kuning dan tetap ada 4 biru. Okay, so ni adalah kemungkinan yang berlaku. So kalau kita keluarkan outcome dia. Okay, keluarkan outcome untuk setiap situasi. So, ni merah-merah. Yang ni. Menarik tau kalau boleh faham gambar rajah pokok ni. Merah dengan kuning. Okay, sebab ni merah. Yang kedua kuning. Yang ketiga merah dan biru. Okay, merah, biru. Yang ni pula kuning, merah. Kuning. Okay, dua-duanya kuning. Okay, yang kat sini. Kuning, biru. Okay, last outcome yang untuk kumpulan terakhir ni. Biru, merah. Biru, kuning. Dan biru. Okay. Dah, soalan apa? Ni semua kemungkinan yang berlaku. Okay, kita ada 1, 3, 6, 9. Okay, ada 9 kemungkinan yang berlaku. Okay, soalan. Hitung kebarangkalian mendapat kedua-dua guli yang berlainan warna. Okay, soalan nak berlainan warna. Dia ada kata ke antara warna apa dengan warna apa? Ataupun warna apa dulu dengan warna apa dulu. So, dia tak cakap benda tu So, once dia tak kata pun dia nak yang mana. Dia just kata yang asalkan berlainan. So, kita just potong ataupun kita
abaikan yang memang dua-duanya sama. Okay, so kalau ni merah-merah, okay, kita nak yang ni. Sebab dia kata dia nak yang kedua-dua gulit adalah berlainan warna. So merah-merah tak nak, kuning-kuning pun tak nak, dan biru-biru pun kita tak nak. Okay, kita nak berlainan warna. So bila kata berlainan warna, dia tak spesifikkan siapa dulu. So kita akan try semua kemungkinan yang lain lah. So kita tinggal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 kemungkinan yang lain. Okay, so cara nak kira kebarangkalian dia, P kebarangkalian untuk berlakunya. So kita start dari atas tadi. Berapa tadi? M dengan Q. Okay, kita start dengan merah dulu. So kebarangkalian merah dan kuning. Cikgu guna perkataan dan. Merah dan kuning atau kebarangkalian merah dan biru. Okay, settle yang merah. Atau lagi kebarangkalian kuning pula. So kuning dan merah atau kebarangkalian kuning dan biru. So dan atau tu kena ingat ataupun kaitkan dia akan guna operasi apa. 1, 2, 3, 4. Okay, yang last kalau kita ambil biru dulu. So kebarangkalian biru dan merah atau kebarangkalian biru dan kuning. Okay, so kita ada 6 kemungkinan. Cara nak dapatkan kebarangkalian dia, so kita ambil balik gambar rajah pokok yang kita dah buat tadi. Okay, so yang first tadi merah dan kuning. So merah 8/18, kuning dia 6/17. So kita kena follow nombor yang kita dah buat tadi ni. Okay, berdasarkan situasi berbeza ni lah. So 8/18 dengan 6/17. 8/18 dan operasi darab 6/17. Atau operasi tambah. Mana lagi? Okay, merah dan kuning pula. So 8/18 atau dan 4/17. So 8/18 darab 4/17. Okay, so kira habiskanlah. Dan seterusnya pun sama pengiraan dia. So dah settle, kita masuk kuning pula. Kuning dan merah 6/18 dengan 8/17. Kalau saya ada careless, boleh teruskan dengan yang nilai yang sepatutnya. Okay, so 6/18 ataupun boleh PM tepi nanti lepas cikgu dah siapkan video. 6/18 dengan 8/17. Okay, baru 3 kan? Okay, habiskan lagi. Ni baru sampai kuning dan merah. So kita lagi 3 yang bawah ni. Okay, apa nama dia, tambah lagi atau. So kita nak cari kuning biru. So kuning tadi 6/18 dan biru 4/17. Okay, lepas tu untuk biru pula atau lagi. Biru 4/18 dan merah 8/18. Okay, yang ni 8/18. Yang ni walaupun ambil yang kedua per 18 sebab case tadi dia pulangkan semula. So 4/18 dengan dan darab 6/18. Okay, so cikgu harap semua boleh dapat trace ataupun dapat tengok cikgu ambil nombor ni dari mana kan. So kita just follow dia punya ranting pada gambar rajah pokok ni. 6/18 kuning, merah 8/17. So kita darabkan je. Okay, so kira-kira tekan kalkulator, make sure tak salah, kurungan ada, buka tutup kurungan tu. So jawapan akhir akan dapat. So kita kira. So dapatlah kalau ada terkeles bagi tahu 922/137. Okey. So tu overall kepada bab ini. So lepas ni dah boleh buat praktis kat arah SPM tu.
Kelas 1 dan kelas 2. InsyaAllah next class kita masuk bab 10. Okay, so semoga dapat sesuatu. Moga barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.